Menarik petang ini, Perdana Menteri sifatkan kemenangan Ahmad Samsuri akan redakan suhu politik negara. Kekalahan UMNO di Kemaman turut menyaksikan undi calon PAS semakin susut. Lokman Adam gesa Ahmad Samsuri jadi Presiden PAS terlebih dahulu. Perikatan Nasional Perak cabar Arafat dedah nama aduan pembangkang sokong kerajaan. PAS diarahkan bayar hutang kepada bekas pencetak harakah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang Selasa 5 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman akan meredakan suhu politik negara, memandangkan imejnya yang sederhana berbanding sikap pimpinan PAS yang jauh lebih ekstrim. Semasa ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2023, pada hari ini, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu atas kemenangan itu dan berharap beliau dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai ahli parlimen. Dari segi negara, beliau berkata sekurang-kurangnya sedikit kelegaan kerana imej Ahmad Samsuri yang sederhana dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. PAS mengekalkan kerusi Parlimen Kemaman melalui kemenangan Ahmad Samsuri pada PRK itu Sabtu lepas dengan majoriti 37,220 setelah memperoleh 64,998 undi, menewaskan calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. PRK itu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan penyandang Cik Alias Hamid juga daripada PAS pada pilihan raya umum ke-15. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, mesyuarat antara pimpinan PH dan UMNO telah diadakan semalam berhubung keputusan PRK Kemaman dan beliau berpuas hati kerana nampak usaha mengerahkan jentera ke akar umbi. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak senada dengan pendapat Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan yang mengatakan parti itu masih jauh untuk berjaya dalam mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap UMNO itu. Perdana Menteri sebaliknya berkata, kekalahan UMNO yang mewakili Barisan Nasional turut menyaksikan jumlah undi yang susut diperolehi calon PAS, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Pengerusi Pakatan Harapan itu juga berpuas hati dengan maklum balas diterima pada mesyuarat antara kepemimpinan PH dengan UMNO semalam. Beliau berkata terdapat sedikit penurunan dari PAS tetapi pengundi UMNO belum keluar dan patut diberikan penjelasan. Untuk rekod, Sabtu lalu, Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu menewaskan pencabarnya dari Barisan Nasional, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor menerusi pertembungan 1 lawan 1 dalam PRK di Parlimen Kemaman. Susulan kemenangan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar di Parlimen Kemaman Sabtu lalu, Menteri Besar Terengganu itu disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Begitupun sebelum boleh diangkat sebagai PM, Ahmad Samsuri perlu dilantik sebagai Presiden PAS terlebih dahulu bagi membolehkan beliau menjadi pengerusi PN sekaligus melayakkan beliau menjadi Perdana Menteri. Demikian kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adab. Lokman dalam siaran Facebook semalam berkata, apabila Ahmad Samsuri sudah diumum sebagai calon Perdana Menteri, maka sewajarnya Muhyiddin berjiwa besar memberikan jawatan pengerusi PN itu kepada Samsuri. Dari 74 ahli parlimen PN, 48 adalah ahli parlimen PAS, manakala hanya 26 ahli parlimen dari Bersatu. Perikatan Nasional Perak mencabar Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kinta, Muhammad Arafat Varisai Mahamat, supaya mendedahkan nama aduan pembangkang yang didakwa menyokong kerajaan negeri. Setiausaha Datuk Zainul Fazli Paharudin berkata, pihaknya menafikan
dakwaan berkenaan bahawa terdapat beberapa adun daripada PN akan berpaling tadah. Beliau menjelaskan PN Perak sudah menjalankan siasatan dan bertanyakan kepada semua adun PN seperti didakwa, tetapi perkara itu tidak berlaku. Sepatutnya adun Hulu Kinta tidak mengamalkan politik murahan, malah tindakan seumpama itu sudah ketinggalan zaman dan tidak wajar seorang pemimpin parti politik boleh mengeluarkan kenyataan seumpama itu. Zainul Fazli berkata, dakwaan yang dibuat naib pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak itu hanya satu provokasi yang sengaja dilemparkan kepada PN untuk mencari sensasi politik. Jelasnya, PN Perak menyifatkan tindakan Muhammad Arafat itu sebagai terdesak dan cuba mengalihkan perhatian rakyat terhadap perbahasan belanjawan. Malah tindakan politik murahan seperti itu sering berlaku di setiap kali sidang Dewan Undangan Negeri Perak berlangsung. Malah menurutnya, semua adun PN yang berbahas dalam sidang DUN Perak memberikan sokongan kepada Belanjawan Negeri Perak 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad, dan bukan hanya 3 orang seperti didakwa menyokong kerajaan negeri. Bekas pencetak harakah memperoleh penghakiman ringkas mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM605,233. Mahkamah Session Kuala Lumpur petang tadi membenarkan permohonan NAJ Resources Sdn Bhd untuk penghakiman ringkas terhadap PAS dan 2 defendant lain. 2 lagi defendant ialah Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan penerbit lidah rasmi parti itu, Galeri Media Serbanika Sdn Bhd. Ketika dihubungi media hari ini, Peguam Bela Plaintiff Putra Taulan Rasul mengesahkan Hakim Lailatul Zuraida Heron dan Harun membenarkan permohonan untuk penghakiman ringkas itu. Peguam itu juga berkata Mahkamah Sivil turut memberikan anugerah kos sebanyak RM3,000. Ketika dihubungi media, Peguam Defendant Muhammad Faizi C. Abu mengesahkan putusan itu sambil menambah bahawa mereka akan merayu ke Mahkamah Tinggi terhadap putusan hari ini. Pada Ogos 2019, media melaporkan kisah hutang yang melibatkan harakah dan 2 pencetaknya ketika itu, Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan NAJ Press Resources. Angkatan Edaran telah diisytiharkan muflis. Bagaimanapun, pengurusan yang sama menubuhkan NAJ Press Resources sebagai pengganti dan terus mencetak harakah ketika itu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.